Dasar Ekonomi Baharu (DEB) dilancarkan di Malaysia pada tahun 1971 dengan tujuan utama untuk mengurangkan kemiskinan dan meningkatkan penyertaan ekonomi bagi semua rakyat, terutamanya Bumiputera. Walaupun DEB berjaya dalam beberapa aspek seperti pengurangan kadar kemiskinan, ia menghadapi kritikan kerana tidak mencapai matlamat shared prosperity secara menyeluruh. Terdapat peningkatan dalam penyertaan Bumiputera dalam ekonomi, jurang pendapatan antara kaum masih ketara. Ini menimbulkan kebimbangan tentang sama ada semua rakyat menikmati kemakmuran yang sama. Secara keseluruhan, DEB berjaya dalam pengurangan kemiskinan, tetapi ia belum sepenuhnya mencapai matlamat untuk mencipta kemakmuran yang dikongsi secara adil dalam masyarakat Malaysia. Dasar Ekonomi Baharu (DEB) diperkenalkan pada tahun 1971 sebagai respons terhadap kerusuhan etnik 1959 bertujuan mengatasi ketidakseimbangan ekonomi antara kaum di Malaysia. Fokus utama DEB adalah untuk meningkatkan kedudukan ekonomi masyarakat Melayu dan Bumiputera yang pada waktu itu bergantung kepada sektor pertanian. Antara pelaksanaan DEB termasuk penubuhan Universiti Teknologi MARA (UiTM) untuk memperluas akses pendidikan tinggi serta bantuan kewangan melalui agensi seperti PUNB dan Tekun untuk menyokong usahawan Bumiputera. Walaupun DEB berjaya meningkatkan penyertaan Bumiputera dalam ekonomi, terdapat kritikan mengenai ketidakadilan dalam pengagihan sumber. Seoleh itu untuk dapat memastikan DEB terus relevan, perlu dilakukan penilaian semula terhadap keberkesanannya, mendorong inovasi dalam kalangan usahawan dan menyediakan pendidikan berterusan agar Bumiputera dapat bersaing dalam ekonomi global. Dasar Ekonomi Baharu (DEB) berjaya membawa perubahan positif dengan meningkatkan penyertaan ekonomi Bumiputera dalam pelbagai sektor. Namun masih terdapat kelemahan dalam pengagihan sumber yang kadangkala tidak adil. Sesetengah pihak menganggap DEB perlu dirombak untuk mengelakkan ketirisan dan memastikan bantuan sampai kepada golongan sasaran. Untuk meningkatkan keberkesanan DEB, beberapa langkah boleh diambil seperti melakukan penilaian berkala terhadap impak dasar dan mengemaskini pendekatannya sesuai dengan keperluan semasa, menyediakan lebih banyak latihan keusahawanan dan pendidikan berterusan agar Bumiputera mampu bersaing dalam ekonomi digital, meningkatkan ketelusan dalam pengagihan dana untuk memastikan bantuan sampai kepada golongan yang benar-benar memerlukan. Pemangkin Sharing Poverty adalah inisiatif yang bertujuan mengurangkan kemiskinan di kalangan pelbagai kaum dan etnik di Malaysia dengan fokus bukan hanya kepada bantuan kewangan, tetapi juga pembangunan sumber manusia dan ekonomi secara inklusif. Inisiatif ini muncul sebagai respons kepada jurang ekonomi yang ketara antara kaum, mendorong kerjasama dalam usaha, pembangunan ekonomi melalui program yang menggalakkan pertukaran pengetahuan dan sumber. Contoh kejayaan termasuk projek yang melibatkan usahawan Bumiputera dan bukan Bumiputera dalam kolaborasi perniagaan, yang meningkatkan pendapatan dan hasil pertanian melalui teknik pertanian bersama. Penubuhan pusat latihan terbuka untuk semua kaum turut memperlihatkan kejayaan dalam menyediakan kemahiran kepada pelbagai etnik. Kejayaan ini menunjukkan bahawa kerjasama antara kaum adalah kunci kepada pembangunan ekonomi inklusif, walaupun masih ada cabaran dalam memastikan semua pihak mendapat manfaat yang sama. Untuk memastikan keberkesanan inisiatif ini berterusan, perluasan program ke kawasan luar bandar, penyediaan sokongan kewangan bagi projek kerjasama antara kaum serta program pendidikan untuk meningkatkan kesedaran tentang kepentingan kerjasama antara etnik adalah langkah-langkah penting yang perlu diambil. Pemangkin Sharing Poverty berjaya memperkukuh kerjasama antara kaum dalam mengurangkan kemiskinan dan membangunkan ekonomi inklusif. Walaupun terdapat pencapaian positif seperti peningkatan pendapatan melalui kolaborasi perniagaan dan pusat latihan terbuka, cabaran kekal dalam memastikan manfaat diagihkan secara adil kepada semua kaum dan etnik. Untuk meningkatkan keberkesanan inisiatif ini, langkah-langkah berikut boleh diambil. Memperluas program ke kawasan luar bandar agar lebih ramai komuniti mendapat manfaat. Memberikan insentif kewangan dan sokongan bagi projek-projek kerjasama antara kaum yang berjaya,
Mengadakan program kesedaran dan pendidikan untuk menggalakkan pemahaman dan kerjasama antara etnik dalam pembangunan ekonomi. Dasar Shared Prosperity di Malaysia bertujuan untuk memastikan semua kaum, termasuk Bumiputera, merasakan manfaat daripada pertumbuhan ekonomi. Namun pelaksanaannya menghadapi beberapa faktor yang menghalang pencapaian matlamat tersebut. Ketidaksamaan dalam akses kepada pendidikan dan peluang ekonomi adalah isu utama yang menyumbang kepada kegagalan ini. Contohnya terdapat jurang dalam akses kepada pendidikan berkualiti, di mana institusi pendidikan yang tidak mencukupi menyukarkan Bumiputera untuk meningkatkan kemahiran dan daya saing di pasaran kerja. Selain itu, ramai usahawan Bumiputera mengalami kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan kerana proses permohonan yang rumit dan kekurangan maklumat menyebabkan mereka terpinggir. Tanpa pengetahuan yang mencukupi tentang peluang ekonomi, ramai Bumiputera gagal memanfaatkan inisiatif yang ditawarkan oleh kerajaan dan sektor swasta. Kegagalan ini menunjukkan keperluan mendesak untuk reformasi dalam sistem pendidikan dan sokongan ekonomi. Jika tidak, jurang antara kaum akan terus melebar. Untuk menangani isu ini, langkah-langkah seperti meningkatkan akses kepada pendidikan melalui penubuhan lebih banyak institusi di kawasan luar bandar, mempermudahkan prosedur permohonan bantuan kewangan dan mengadakan program latihan untuk usahawan Bumiputera anda perlu dilaksanakan agar mereka dapat bersaing dengan lebih baik. Walaupun dasar Shared Prosperity bertujuan memastikan kemakmuran bersama, ketidaksamaan dalam akses pendidikan dan peluang ekonomi terus menjadi halangan. Bumiputera seringkali menghadapi kesukaran dalam mendapatkan pendidikan berkualiti dan pembiayaan untuk perniagaan, yang menghalang mereka daripada bersaing dalam pasaran ekonomi. Kelemahan ini menunjukkan keperluan untuk pembaharuan yang lebih menyeluruh. Untuk memperkukuh keberkesanan dasar ini, langkah berikut dicadangkan: memperbanyak institusi pendidikan berkualiti di kawasan luar bandar untuk meningkatkan akses Bumiputera kepada pendidikan, mempermudah proses permohonan bantuan kewangan agar lebih ramai usahawan dapat memanfaatkan peluang ini, menyediakan program bimbingan dan latihan khusus bagi Bumiputera untuk mengembangkan kemahiran dan daya saing dalam ekonomi semasa. Dasar Ekonomi Baharu (DEB) yang diperkenalkan pada tahun 1971 bertujuan mengurangkan ketidakseimbangan ekonomi antara kaum di Malaysia dengan meningkatkan penyertaan orang Melayu dan Bumiputera dalam sektor ekonomi. DEB telah memberikan pelbagai insentif dan sokongan yang signifikan bagi memperbaiki kedudukan ekonomi Bumiputera, terutamanya dalam bidang perniagaan. Kejayaan DEB termasuklah kelahiran ramai usahawan Bumiputera dengan program latihan dan sokongan kewangan yang membantu mereka memulakan perniagaan dalam sektor peruncitan dan makanan. Inisiatif pemilikan saham dalam syarikat berkaitan kerajaan juga meningkatkan penyertaan Bumiputera dalam syarikat besar dengan sokongan daripada agensi seperti Perbadanan Nasional Berhad (PAUNB), Tekun, Penemara yang menyediakan pinjaman dan bantuan kewangan. Namun, walaupun terdapat peningkatan penyertaan, beberapa cabaran tetap wujud, seperti masalah akses kepada pasaran yang lebih besar dan persaingan yang sengit. Untuk mengatasi isu ini, kerajaan perlu menyediakan platform bagi usahawan Bumiputera untuk memasarkan produk mereka melalui pameran dan bazar rasmi, penubuhan program inkubator untuk memberikan sokongan berterusan kepada usahawan baru serta menyediakan program latihan yang menekankan inovasi dan teknologi adalah langkah-langkah penting untuk membantu mereka bersaing dalam era digital. DEB berjaya meningkatkan penyertaan Bumiputera dalam sektor perniagaan melalui sokongan kewangan dan latihan. Namun cabaran seperti akses terhad kepada pasaran yang lebih besar dan persaingan sengit masih mengekang potensi penuh usahawan Bumiputera. Ini menunjukkan perlunya penambahbaikan dalam pelaksanaan dasar untuk memastikan penyertaan yang lebih mampan. Langkah berikut boleh diambil untuk meningkatkan kesan positif DEB. Menyediakan lebih banyak platform pemasaran melalui pameran, bazar dan e-dagang untuk memperluas akses pasaran bagi produk usahawan Bumiputera. Mewujudkan program inkubator untuk membimbing usahawan baru dalam aspek pengurusan, inovasi dan teknologi.
menyediakan latihan berterusan yang menekankan kemahiran digital agar usahawan Bumiputra lebih kompetitif dalam ekonomi moden. Dasar Ekonomi Baharu DEB telah dilaksanakan dengan niat untuk memperbaiki kedudukan ekonomi masyarakat Melayu dan Bumiputra, namun hasilnya menunjukkan bahawa ia tidak sepenuhnya mencapai matlamat shared prosperity. Sebaliknya, terdapat bukti yang menunjukkan bahawa DEB telah mencetuskan keadaan shared poverty di kalangan segelintir kelompok. Ia dengan bantuan dan peluang yang tidak sampai kepada semua lapisan masyarakat, terutamanya di kawasan luar bandar. Jurang antara yang kaya dan miskin semakin melebar, mengakibatkan sesetengah individu berjaya, manakala ramai yang masih terperangkap dalam kemiskinan. Masalah kebergantungan kepada sokongan kerajaan juga menjadi isu yang signifikan. Pendekatan yang terlalu bergantung kepada bantuan kewangan dan subsidi mungkin menghalang inisiatif individu untuk berinovasi dan berusaha sendiri. Keadaan ini menyebabkan masyarakat menjadi pasif dan kurang berdaya saing, yang seterusnya menyukarkan usaha mencapai kemakmuran bersama. Walaupun DEB mempunyai niat yang baik, pelaksanaannya perlu diperbaiki untuk memastikan hasil yang lebih inklusif. Kegagalan untuk menilai dan memperbaiki dasar ini berdasarkan keperluan sebenar masyarakat menunjukkan bahawa keberkesanan DEB sebagai pemangkin kemakmuran masih diragui. Oleh itu adalah penting untuk menilai semula dan merombak DEB agar ia dapat memberi manfaat kepada semua lapisan masyarakat, mengurangkan ketidaksamaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Dengan langkah-langkah yang lebih inklusif dan berfokus pada pemberdayaan individu, DEB dapat berfungsi sebagai alat yang lebih berkesan dalam mengatasi masalah kemiskinan dan mencapai kemakmuran yang lebih adil untuk semua. Walaupun DEB bertujuan untuk meningkatkan kedudukan ekonomi Bumiputra, pelaksanaannya telah menghadapi beberapa cabaran, seperti ketidakseimbangan dalam pengagihan bantuan dan kebergantungan berlebihan kepada sokongan kerajaan. Ini menyebabkan jurang ekonomi antara kaum semakin melebar dan menghalang usaha ke arah kemakmuran bersama. Kebergantungan yang tinggi kepada subsidi dan bantuan kewangan juga mengurangkan motivasi untuk inovasi dan keusahawanan. Selangkah-langkah berikut dapat membantu memperbaiki pelaksanaan DEB, menilai semula mekanisme pengagihan bantuan untuk memastikan ia sampai kepada golongan yang benar-benar memerlukan, terutama di kawasan luar bandar, memperkenalkan inisiatif yang lebih mengutamakan pemberdayaan individu, seperti program keusahawanan yang memberi fokus kepada inovasi dan peningkatan kemahiran, mengurangkan kebergantungan terhadap subsidi dan mempromosikan dasar yang menggalakkan daya saing dan pemerkasaan ekonomi secara lebih berdaya saing. Dasar Ekonomi Baharu DEB telah berfungsi sebagai pemangkin dalam usaha untuk mengurangkan kemiskinan di Malaysia. Namun kejayaannya dalam mencapai shared prosperity masih terhad, walaupun telah ada kemajuan dalam beberapa aspek. Jurang ekonomi dan sosial masih wujud di antara kumpulan etnik dan kawasan. Keperluan untuk mengadaptasi dan memperbaiki DEB adalah kritikal. Dengan tumpuan kepada pendekatan yang lebih inklusif dan berfokus kepada pemberdayaan masyarakat, dengan melaksanakan cadangan yang dinyatakan, DEB berpotensi untuk menjadi lebih berkesan dalam mencapai matlamat kesejahteraan bersama, di mana semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat daripada pertumbuhan ekonomi negara.